Selamat datang ke Krafanis Mihans Enterprise. Hari ini saya akan menunjukkan proses pembuatan labu sayung. Moh kita! Kegiatan perusahaan seni tembikar tradisional atau lebih dikenali sebagai labu sayung di Semenanjung Malaysia telah mula dikenali sejak zaman berzaman. Melalui kudrat tangan dan ketajaman ilham manusia, maka terbentuklah tembikar yang memaparkan keindahan warisan tradisi yang sebahagian besarnya disempurnakan oleh kaum wanita. Rekaan corak permukaannya yang dihiasi motif alam sekitar menjadikan labu sayung tetap dikagumi dan diminati bukan kerana penggunaannya semata-mata, tapi disebabkan nilai estetikanya yang amat eksklusif. Untuk melihat sendiri keunikan pembuatan labu sayung, AIM Media kali ini mendekati pemilik syarikat Mihans Enterprise yang juga merupakan sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Cawangan Kuala Kangsar, Puan Sazilah binti Muhammad Yusof. Saya Sazilah binti Muhammad Yusof dari Kampung Sayung Lembah, sahabat Amanah Ikhtiar Cawangan Kuala Kangsar. Untuk hari ini saya akan menunjukkan cara-cara memproses labu sayung daripada awal hingga ke akhir. Okey, proses pertama ialah di mana tanah ni yang kita terima daripada supplier daripada Kampung Kepala Bendang. Lepas tu dibawa kemari dan kita akan bancuh ke dalam acuan ni yang dipanggil belanja. Okay, kalau diikutkan kita akan bancuhnya selama 2 hari sebab kita akan masuk dalam 5 guling. Tetapi kita tak masuk sekaligus lah. Kita masuk sedikit demi sedikit dan kita selalunya lah 2 hari tu sebab kita nak dapatkan tanah tu yang betul-betul hancur, dan lagi satu kita nak kontrol sikit lah motor dia, takut kalau kita biar dia pusingnya panas meletup pula kan. Okey, selepas tanah ni dah betul-betul hancur lah dalam lebih kurang dalam 2 hari, kita akan tapis ke dalam bekas untuk diasingkan bahan asingnya seperti batu ataupun rumput, kayu, dan di sini kita akan tapisan ni kita dah elok bersih ni kita panggil slip kalau dalam bahasa seramik lah. Okey, slip ni pula nanti kita akan pergi ke proses seterusnya untuk dimasukkan ke dalam acuan. Okey, selepas kita tapis tanah yang kita tengok tadi, kita akan masukkan ke dalam acuan-acuan seperti yang kita nampak ni lah. Dan setiap acuan ni adalah bentuk yang tersendiri. Macam ni yang saya akan tuang ni adalah untuk cawan bekas minuman. Okay, yang kita nampak ni yang kita dah tuang awal, di mana kita boleh nampak dia punya layer tu dalam masa 2 jam tu dia akan mengeras ke tepi. Jadi dalam masa proses pengerasan tu kita perlu tambahlah slip tu supaya kita dapat hasil yang baik. Sekarang kita pergi ke proses seterusnya yang kita panggil finishing. Daripada acuan kita bawa ke sini untuk dicuci, dibersih, diwarna dan dicorakkan. Di sini sebenarnya bukan suatu yang mudah untuk mendapat center kepada mesin ni sebab akak saja pun cuba ni ambil masa setahun. Yang ni dia terror sikit, 6 bulan dia boleh dapat sebab dia memang banyak seni. Sebab kalau orang tak pandai memang kadang terpelanting lah, inilah itulah semua ada. Okey, kita pergi ke yang seterusnya untuk menghasilkan corak. Menurut Sazilah, proses mengukir corak labu sayung merupakan proses yang rumit kerana ia bergantung sepenuhnya kepada teknik dan kreativiti tukang ukir.
Namun begitu, ketelitian serta cinta kepada seni ukir menjadikan beliau dan para pekerjanya berjaya menghasilkan pelbagai jenis corak yang halus, unik dan menarik. Di sini kita boleh nampaklah proses pengeringan sebelum kita masukkan ke dalam oven. Kita boleh nampaklah, ini kalau tanah tu belum kering, yang ni dah kering, dia akan berubah warna. Okey, bila produk ni dah kering, kalau kita boleh nampak ni kan, selalunya proses di sini kita dah set untuk dalam sebulan kita akan buat pembakaran 2 kali. So dalam 2 minggu barang-barang ni dah betul-betul kering, kita akan bawa untuk dibakar dalam oven. Okey, ini merupakan proses terakhir di mana setelah barang-barang yang dikeringkan tadi, kita akan bawa ke sini untuk dibakar ke dalam oven ataupun dalam bahasa seramik kita panggil tanung gas. Okey, di sini prosesnya pembakaran dia selama 10 jam dengan suhu 900 darjah Celsius. Setelah hasil yang kita bakar daripada oven tadi, kita akan bawa ke ruang bengkel ni, dan di sinilah tempatnya untuk kita pamerkan produk-produk yang terhasil daripada awal hingga ke akhirnya ni, untuk last kali kita untuk dijual lah. Inilah hasil-hasilnya. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Demikian harapan Sazilah untuk melihat seni tembikar agar terus diminati dan diwarisi oleh segenap lapisan masyarakat. Kepada anda yang ingin mendapatkan labu sayong sebagai koleksi hiasan, cenderhati maupun untuk kegunaan harian, jangan segan silu untuk berhubung dengan Sazilah di talian yang tertera di skrin anda.